Kemudian yang kedua mengenai insyaAllah selepas kuliah ini kita ada majlis hajat daripada sahabat kita, saudara Nazri sekeluarga, Nazri Ramli, untuk tahlil arwah pada bapanya, iaitu saudara Allahyarham Ramli bin Aminah. InsyaAllah majlis majlis akan berjalan pada selepas solat Fardhu Isya insyaAllah. Jadi yang ketiganya, mungkin sahabat-sahabat semua dah tahu, jemaah kita semua dah tahu, ibu kepada saudara Haji Zul telah kembali ke rahmatullah pada saya dimaklumkan pukul pagi tadi lah. Jadi urusan segala-galanya sembahyang dan simpan dilakukan di Ipoh. Jadi begitulah yang saya dapat maklum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jaga dalam itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan hadirat Allah SWT. Kerana pada malam ini, dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, untuk kita memperingati antara satu sama lain. Kerana itu adalah tugas kita sebagai orang yang beriman. Firman Allah, wa zakir, dan berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi malam ni saya nak bagi peringatan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita ingat memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dapat kita sedar. Kewajipan kita apa? Apa tugas kita? Asal kita dari mana? Apa nak buat? Kemudian lepas ini kita akan ke mana? Udah ke sana besok, apa akan berlaku pada diri kita? Ini dia antara perkara-perkara yang kita patut ingat memperingati antara satu sama lain. Kita ni Allah jadikan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dalam dunia ni tak ada kerja lain, untuk beribadah kepadanya saja. Kerana itu perintah Allah tu. Apa kata Tuhan? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, untuk berbakti kepada aku, untuk tunduk dan patuh kepada aku. Itu kerja kita. Jadi lepas ini jangan balik-balik. Beribadat je kerja. Bukan itu maksudnya. Beribadat artinya kita buat kerja macam biasalah. Tapi jadikan apa saja yang kita buat dalam dunia ini sebagai ibadah kepada Allah Taala. Sebagai sumber dapat pahala. Apa saja. Tidur dapat pahala, jalan dapat pahala, melangkah dapat pahala, duduk dapat pahala. Apa saja dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Muat dapat pahala. Boleh tak muat dapat pahala? Bersin dapat pahala. Dapat pahala. Boleh tak dapat pahala? Boleh. Jadi ibadah kepada Allah SWT. Jadi bukan mana ibadah tu semayang aja, puasa aja, baca Quran aja, bukan itu saja. Itu ibadah lah. Tapi bukan itu saja. Perlakuan harian kita hendaklah kita jadikan ibadah kepada Allah SWT. Bila itu jadi ibadah, bila kita kembali kepadanya nanti, baru penuh dengan pahala-pahala. Mata dapat pahala, telinga dapat pahala, lidah dapat pahala, tangan dapat pahala, kaki dapat pahala, perut dapat pahala, kemaluan dapat pahala. Apa saja jadi ibadah kepada Allah SWT. Itu kerja kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dalam hidup kita. Karena kita bukan kekal dalam dunia ni. Lambat laun kita akan keluar dari dunia ni. Kita ni ada 5 alam yang kita lalui. Mula-mula kita melalui alam arwah. Roh aja ada. Dipanggil arwah. Arwah tu plural lah. Kalau banyak dipanggil arwah, kalau satu dipanggil roh. Tahu plural? Tak ngajar orang putih ke mana? Singular plural. Kalau seorang, kalau satu dipanggil roh. Kalau banyak, arwah. Kita dalam arwah dulu. Semua manusia ni roh-rohnya memang ada di alam itu. Belum jadi lagi. Lalu Allah kumpulkan roh-roh kita. Roh saya, roh Tok Imam, roh tuan-tuan, roh perempuan, roh Donald Trump, kenal? Roh Saloma, roh P. Ramlee, roh Aziz Samsudin, roh Aziz Sattar, S. Samsudin, roh Tengku Abdul Rahman, roh Najib Abdul Razak, roh Tun Abdul Razak, roh apa lagi? Presiden Soeharto, semua. P. Ramlee, peminat P. Ramlee lah. Roh P. Ramlee, roh Saloma, roh Saadia. Saya nak komen benar ke? Roh Hashim Mahyun, tak kenal? Dikumpulkan semua sekali. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Kumpulkan roh tu dah kumpul semua. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita menjawab semua, qalu tu bukan mati ya. Orang Melayu tu sebut qalu tu mati lah tu. Qalu tu ni berkata mereka itu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu. Semua kita ni sudah pernah menyaksikan Allah Ta'ala. Roh kita ni sudah menyaksikan Allah. Badan belum ada, kaki belum ada, telinga belum ada, apa tak lagi, roh aja ni. Bila disatukan roh dengan jasad, bila keluar kita daripada alam arwah tu, kita masuk dalam perut ibu kita. Itu namanya alam apa? Perut ibu tu alam apa? Alam rahim. Alam rahim ya. Alam perut ibu kita. 9 bulan 10 hari. Tak lama kejap. Arwah tu lama. Kemudian 9 bulan apa? 9 bulan 10 hari. Kita pun keluar. Udah lepas 9 bulan 10 hari tu kita pun keluar dalam dunia ni. Bila keluar dalam dunia tu,
kena kembali menyaksikan, kena kembali mengucap balik, mengatakan bahawa kita menyaksikan Allah Taala. Sebab wajib bagi orang yang tak beriman menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana kita sudah berada di alam dunia. Ada 3 alam ni. Pertama alam roh atau alam arwah, kedua alam rahim, ketiga alam dunia. Alam dunia ni tak lama. Bila lagi kita akhir zaman ni, kata Nabi, umatku di akhir zaman hanya ada antara 60 hingga 70 tahun. Tak ada lama. Umat dulu lama. Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Ya. Nabi lain-lain pun beratus-ratus. Fir'aun 500 tahun umurnya. Ya. Nabi Musa pun beratus-ratus tahun juga. Tapi umat Nabi Muhammad hanya ada 60 hingga 70 tahun. Itu aja. Jadi siapa yang sudah ada 60 tahun tu get ready. Tahu get ready apa tu? Bersedialah, this is your time. Ya, mana yang lebih tu? Yang sudah dekat 70 lebih? Itu apa? Subsidi, ya, bonus subsidi. Kalau dah 90 lebih, yang 95, 94, 98 itu apa? Itu namanya injury time. Apa injury time? Masa kecederaan. Ya. Jadi itu adalah. Jadi kita akan mati semua sekali. Tak ada siapa yang tak mati, ya. Udah mati, itu pergi kepada alam yang keempat. Ya, pergi alam keempat apa? Alam kubur atau alam barzakh. Itu alam yang keempat. Lepas itu, hari pun kiamat, kita akan pergi kepada satu alam yang lain. Namanya alam akhirat. Jadi 5 alam. Pertama alam arwah, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh, kelima alam akhirat. Ini akan kita lalui, ya. Tapi sebelum sampai ke alam akhirat tu, kita akan melalui satu proses tu. Proses tu dipanggil mati. Sebab itu hukum mengingati mati itu wajib. Kita kena ingat mati. Bahawa kita ni bukan selama-lama duduk dalam dunia ni. Habis-habis 60 tahun. Habis-habis 70 tahun. Habis-habis 80 tahun. Itulah tua benar tu. Saya ni, di antara adik-beradik saya seorang tinggal. Lain dah semua padam. Abang dah tak ada, kakak dah tak ada, adik dah tak ada. Kami ada 4 beradik. Ada seorang abang, seorang kakak, seorang adik. 3 dah tak ada. Tinggal saya seorang. Menunggu masa aja. Tuan-tuan dan puan-puan itu juga lah, ya. Menunggu masa aja. Kerana Allah sebut dalam Quran apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Ya. Lagi apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita kalau boleh nak lari dari mati lah, Allah dah kabur. Kalau boleh nak lari dari mati, janganlah mati. Itu yang benar makan pamoga lah, jus Nusantara lah, kacip Fatimah lah, apa lagi? Tongkat Ali lah. Jangan mati lah, tapi mati juga. Ya, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maut pasti akan menemui kamu. Bukan kita berjumpa dengan maut, maut tu datang jumpa dengan kita. Walaupun kamu berada di mahligai yang teguh, ya. Di kampung saya lah yang tua sekarang, ya. Kampung saya ni Tanjung Darat. Tahu mana Tanjung Darat? Hulu daripada Kampung Gajah tu. Namanya Tanjung Darat, rumah 4 batu daripada Kampung Gajah. Saya lah yang tua sekali sana tu. Saya balik-balik tanya, orang ni dah meninggal, orang ni dah tak ada, orang ni tak ada yang tua-tua lagi dah. Saya yang tua. Sudah 78 tahun masih, ya. Kalau hijrah 80 tahun. 80 tahun, 8 bulan. 80 tahun, 8 bulan, berapa hari ke? Kalau ikut hijrah. Saya dah cek dalam internet. Tapi dalam ikut masih 78 tahun. 4 bulan lebih. Ini dah bulan 9, ya. Saya lahir bulan 5. Dia menunggu masa tu. Lepas tu saya sentiasa, kemana saya pergi, saya ingatkan diri saya tentang mati. Ya. Kita ni akan mati. Tak nak mati pun mati. Seronok nak mati pun mati. Bersedia untuk mati pun mati. Tak bersedia untuk mati pun mati. Berani mati pun mati. Takut mati pun mati. Ya, cita-cita nak mati pun mati. Tak nak mati pun tak apa. Mati juga. Tak ada pilihan.
tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada satu cerita. Pada satu masa sebelum Nabi Muhammad lagi, ya, zaman dulu, ada seorang raja. Negaranya besar, kuat, gagah. Dianya pun maju, aman. Negaranya aman. Dia pun disanjung oleh rakyatnya. Pada satu hari dia nak mengadakan perarakan menyambut hari ulang tahun pemerintahannya. Macam kita nyambut merdeka lah. Ya. Maka dikerahkannya lah tentera-tentera dia. Nak buat satu perarakan besar-besaran. Dikerahkannya tentera-tentera dia. Mari kita buat satu sambutan besar-besaran. Ya, tentera-tentera dia pun bersedia lah. Ada tentera bergajah, ada tentera berkuda, ada tentera jalan kaki dan sebagainya, ya. Kemudian berlakulah perarakan. Kuda tu naik raja tu naik satu kuda. Kuda yang gagah. Kuda yang besar, kuda yang kuat, yang cantik. Macam kuda Lone Ranger tu. Tahu kuda Lone Ranger? Jangan tak erti ke? Kuda Lone Ranger. Namanya apa? Kuda Lone Ranger apa namanya? Silver. Saya masa kecil tu Lone Ranger lah. Apa saya tahu? Idola saya. Namanya apa? Silver. Macam itulah. Punyalah gagah, ya. Maka berlakulah perarakan. Raja di depan, tentera-tenteranya di belakang. Rakyatnya berbaringlah tepi jalan. Daulat tuanku, daulat. Tak ada cakap Melayu, saya cakap Melayu ni, ya. Daulat tuanku, hidup tuanku. Daulat tuanku, hidup tuanku. Ketika itu raja merasa sangat megah. Megah benar. Ya. Dan syaitan pun meniupkan, iblis pun meniupkan rasa takbur dalam hatinya. Andai aku ni raja yang besar, tanah jajahan aku anda. Hasil mahsul negara aku ni banyak, aku jadi raja yang kaya. Dia dah rasa takbur dalam hati. Tengah takbur tu, tengah seronok dia berarak tu, datang satu orang tua dari depan. Orang tua datang dari depan tau. Rambutnya kusut masai, pakaian compang-camping, bajunya tak berurus dan sebagainya. Baunya pun bau berdebu-debu di badannya. Datang dari depan, meluru dari depan, lalu dipegangnya kekang kuda tu. Tahu apa kekang? Tali pada kuda tu namanya kekang, ya. Dipegangnya tali kuda tu. Maka terhentilah perarakan itu. Raja pun sangatlah murka. Tahu apa murka? Murka tahu apa? Meto. Marah, mentek. Tahu mentek? Raja sangatlah murka. Lalu dia mengangkatkan cemetinya nak memukul orang tua tu. Jawab orang tua tu, tuanku jangan pukul Patih tuanku. Patih bukan sengaja nak mengacau perarakan tuanku ini. Tapi Patih terpaksa kerana Patih ada mesej nak sampai kepada tuanku. Ada berita nak disampaikan kepada tuanku. Dan ini penting sangat. Berita yang nak saya sampaikan tu. Nak pakai handphone pun bateri tak ada katanya. Agak zaman itu ada ke handphone? Zaman itu ada ke handphone? Mana kobik? Ya. Terpaksa juga sampaikan. Kalau ia pun kata raja tu, tunggulah selepas perarakan ni. Boleh datang ke sana dan bagi tahu kepada aku, kata raja tu. Kata orang tua tu, tak boleh tuanku, tak sempat. There is no time for that. Yang pandai kamu putih tau, raja. Apa orang tua tu? There is no time for that. Saya kena sampaikan kejap-kejap ini. Kalau begitu nantilah, jom kita pergi sana. Kamu sampaikan berita itu di sana. Tak boleh tuanku. Tak ada masa. No time. No time. Mesti now. Kejap ni juga. Oleh yang demikian wahai tuanku, tundukkan kepala tuanku. Supaya Patih bisikkan mesej yang nak saya sampaikan kepada tuanku itu. Raja pun menundukkan kepalanya. Orang tua tu membisikkan telinga raja tu. Apa katanya? Akulah malaikat maut. Dengar itu apa agak-agak tuan-tuan reaksi raja tu. Seronok ya? Oh bagus. Ya, betul kan? Masa itu pucat lesi mukanya. Menggeletar badannya. Takut penuh.
Tunggulah, jangan dari kejap ni. Tunggulah lagi. Jom aku pergi istana. Aku nak jumpa dengan kondik-kondik aku di sana. Aku nak jumpa dengan keluarga aku lagi. No time for that. Kata dia kontur dia. Kejap-kejap tu. Aku nak cabut nyawa. Maka dicabut nyawanya. Matilah raja itu dalam keadaan keagungan, dalam kemewahan, dalam kemuliaan di hadapan rakyatnya dengan penuh kehinaan. Kalau itu boleh berlaku kepada raja, apakah dia tak boleh berlaku kepada kita? Tuan-tuan, tak boleh berlaku kepada kita kan? Boleh. Itu satu cerita. Ada satu cerita lagi. Di zaman Nabi Sulaiman AS. Dia mengadakan satu jamuan. Lalu dijemputlah rakyat-rakyatnya untuk berada dalam majlis itulah. Maka sampai masanya dijemputlah. Tuan-tuan dan puan sila jemput. Makanan tu layan diri. Pergi layan diri. Ambillah apa kuih-kuihnya. Apa-apa kuih ke buah-buahan ke apalah ya. Kalau saya pun tak tahu apa yang dalam istana Nabi Sulaiman tu. Jadi masing-masing ambillah. Ada seorang pemuda dia pun ambil karipap agaknya lah ya. Ambil kuih bakui, ambil pulut panggang. Okey apa? Kuih koci dan sebagainya. Buang pinggan. Masa dia ngambil kuih tu, ada lagi satu orang pemuda tak ada ngambil kuih. Kojanya nengok orang muda tadi, legat mati. Tak berkedip mati sebenarnya. Mati tengok. Habis tu aja. Nak risau pemuda tadi. Apa budak ni nengok aku je ni? Dia pun pergi pucuk sana, pucuk ujung tu. Dia ikut dia pemuda tadi. Dia kata tengok. Dia tak ngambil kuih. Pergi pula pucuk sana, dia ikut je tengok je. Dia pergi pucuk sana, dia tengok lagi. Ke mana saja dia pergi, di ekor dia orang muda tadi. Sudahnya dia rasa takut. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, kata dia. Tolong hantarkan aku melalui angin kamu. Nabi Sulaiman tu dia menguasai angin, menguasai air, menguasai binatang-binatang, apa saja dia berkuasa, bukan saja manusia tau. Tolong hantar aku jauh dari sini. Aku takut sini. Aku takut pemuda itu sentiasa nengok aku je. Pendek cerita, Nabi Sulaiman pun terimalah permohonan pemuda tadi. Maka dihantarkannya pemuda itu. Ditiup dengan angin. Diperintahkan angin itu untuk menghantar pemuda itu. Kemana? Kata Tuan Guru saya ke negeri China. Tapi saya baca ke negeri China. Kata Tuan Guru saya negeri China. Tapi saya baca dalam kitab negeri Hindi. Mana-mana tak kira lah. Macam mana caranya tak? Naik penyapu ke? Naik sejadah ni ke? Zam-zam ala kazam. Agaknya lah. Saya tahu. Sampai ke negeri Hindi. Dalam kitab kata Hindi. Saya tidak nak menyanggah guru saya. Guru saya. Dia mesti ada kitab yang lain ya. Dia tak kira lah di mana. Terbanglah. Dia dengan dibawa oleh alat itu. Apa namanya? Kapet ke apa dah ya. Terbang tu. Sampai ke negeri yang dituju tu dia pun landing. Elok aja landingnya. Pemuda tu dah ada di situ nunggu. Pemuda tadi yang tengok terbiak mata tu. Ada nunggu dia. Rupa-rupanya pemuda tadi adalah malaikat maut. Malaikat maut. Dia dalam takdir dia suruh mencabut nyawa budak nanti, pemuda tadi di Hindi ni dalam takdir. Tapi masa dia nak cabut nyawa pemuda tu berada di istana Nabi Sulaiman. Dia pun heran, apa cikir pemuda sini, aku nak cabut nyawa dia, patutnya di Hindi lah. Tapi malaikat bukan reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia tak reti dengan derhaka, tak reti ya. Apa saja diperintah Allah dia buat. La ya'suna Allah ma amarahum, kata Allah ya. Malaikat tak reti, tak boleh nak derhaka kepada Allah. Dia melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah ya. Maka dia pun dah sampai masanya dia pergi ke Hindi, lantaklah aku tak kira katanya. Walaupun pemuda itu berada di istana Nabi Sulaiman. Dia pergi ke Hindi. Sampai aja ke Hindi, pemuda itu pun sampai juga. Terus dicabut nyawa. Maknanya bila sampai masanya dia akan menerima kematian. Tidak sesaat lebih cepat, tidak sesaat lebih lambat. Walikulli ummatin ajal, kata Allah dalam Quran.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Apabila sampai ajal seorang itu, tidak akan boleh ditangguhkan walaupun satu saat, dan tidak juga boleh dimajukan walaupun satu saat. Dia right on time. Tahu tak? Faham tak? Right on time. Tepat pada masanya. Itulah kita tengok orang mati tu pukul 6.48. Apa salah tunggu kejap lagi sampai pukul 7. Maghrib 7.22. Kadang-kadang dia mati tahun 7 jam 7.20. Dia puasa hari tu, patutnya 7.22 dia makan je kan. Tunggulah dia makan dulu, udah makan mati-matilah. Tak, 7.20 dah mati. Kerana dia tak tentu, dia maksudnya tidak boleh ditangguhkan dan tidak boleh dimajukan. Ini mati tuan-tuan. Dia akan berlaku kepada siapa saja. Pada orang kafir, pada orang beriman, pada orang soleh, pada orang toleh, pada orang derhaka, pada orang taat, pada imam, pada makmum, siapa saja dia pasti akan mati. Allah dah khabar. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma nunggu giliran kita je dah. Sama boleh Udah mula dah diam lagi dia kosong. Dia sang nyuruh ngajak Haji Ibrahim. Cerita mati, orang tak nak mati, orang nak bangun. Dia cerita bab mati je. Jadi begitulah keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, seseorang yang nak mati tu 40 hari sebelum dia mati, namanya dah ditukar di malaikat. Malaikat tak ada manggil dia Ibrahim lagi dah. Malaikat tak ada manggil dia Ibrahim. Malaikat tak ada manggil dia Haji Wahab. Malaikat tak ada manggil dia Ismail. Tadi saya kenal dulu 3 orang. Malaikat tak ada nak manggil dia jemaah. Mak jemaah, mak ke? Mak jemaah ke? Mak jemaah. Saya minta nama siapa itu 3 orang tadi. Jumpa dengan Tok Bilal tu Ismail saja. Ya. Itu ada seorang lagi nama Haji Wahab, bukan Haji Wahab ni. Mana dia tadi? Ni. Jadi tu lah. Tak ada lagi panggil nama itu. Sudah bertukar nama kepada mayat. Apa kata malaikat? Tak langat. Wahai mayat, kata malaikat. Tahu? Aku malaikat yang menjaga makanan kamu. Aku telah mencari seluruh dunia kalau ada sesuatu makanan untuk kamu makan. Tapi tiada lagi bahagian kamu, wahai mayat. Kemudian menyeru malaikat yang kedua. Wahai mayat, aku malaikat yang menjaga minuman kamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia kalau ada seteguk air untuk kamu minum. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. Menyeru pula malaikat yang ketiga. Ini cerita kitab ni tau, bukan longgok. Tuan-tuan boleh baca kitab nama Jauharul Mahub. Nama kitab ni. Kalau nak baca kitab itu boleh sini. Tapi nanti dengar saya ceramah dulu. Wahai mayat, kata malaikat ketiga tu. Aku ialah malaikat yang menentukan pernafasan kamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia kalau ada sedikit udara untuk kamu bernafas. Tapi bahagian kamu juga sudah habis, wahai mayat. Kemudian menyeru malaikat yang keempat, yang terakhir. Wahai mayat, aku malaikat yang menjaga gerak-geri kamu di dunia ini. Aku telah mencari kalau ada satu langkah kamu nak melangkah di atas muka bumi ini. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. 4. Itu 40 hari. Semua dengar. Yang tak dengar, yang tak faham 2 je. Manusia dan jin. Lain semua dengar. Ayam dengar dan faham. Itik dengar dan faham. Lembu dengar dan faham. Kobra dengar dan faham. Ikan hewan dengar dan faham. Ikan talipiah dengar dan faham. Ikan keli dengar dan faham. Ikan peret dengar dan faham. Kenal? Kita tahu dah main ikan peret. Semua dengar dan faham. Kredit dengar. Lipas dengar. Lalat dengar. Nyamuk dengar. Semua dengar belaka. Dan faham lagi tu. Itu kadang-kadang dia lalu di golongan lembu-lembu tengah makan rumput tu. Dia tegur dia lembu tu. Betul lembu itu 3 hari je lagi umurnya. Tuan-tuan, persoalannya apakah sekarang? Now. Mustahil kita sedang dipanggil mayat oleh malaikat di langit. Fahamkan soalan saya ni? Apakah sekarang ini mustahil? Kita sedang dipanggil mayat oleh malaikat di langit? Tidak. Mustahil ke tak? Tak mustahil kan? Mentah tu dengar-dengar udah. Mana satu tu? Udah padam kan? Itu ketika mati.
Jadi sebab itu kita sentiasa kena bersedia untuk menghadapi mati. Bukan minta mati, bersedia untuk mati. Sebab itu kita kerja dalam dunia. Apa kerja kita? Mencari bekalan. Nak bawa mati esok. Kita mati esok tak ada balik-balik sini. Kena bekalan yang cukup. Ya, cari bekalan. Apa bekalannya? Nasi minyak, mi goreng, bihun goreng, cendol. Apa bekalannya nak bawa? Sifat taqwa. Ini Allah suruh. Wa tazawwadu, kata Allah ya. Dan cari olehmu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat taqwa. Bila taqwa, baru dijamin Allah dunia dan akhirat. Orang taqwa ni Allah jamin keselamatannya dunia dan akhirat. Itu yang nak kita cari. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dunia pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat menjamin. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa dalam keadaan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga. Cantik tak? Dalam syurga tu cantik ke dah? Ada air pancut cantik ke dah air pancutnya? Cantik itu syurga dijamin tu. Ya. Sebab itu kita kena jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Apa tanda orang bertakwa tu? Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Alright. Itu mati. Semua orang akan mati. Malaikat maut kerjanya apa? Nyabut nyawa. Dia pun mati juga. Dia pun akan mati, insyaAllah. Yang tak mati siapa? Hanya Allah Ta'ala saja. Kullu man alaiha fan, kata Allah. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak akan binasa, yang tak akan mati ialah zat Tuhan kamu. Zat Tuhan kamu itu. Diri Tuhan tu, Allah tu. Al-Jalal wal Ikram, yang amat agung lagi amat mulia. Itu yang tak mati, lain semua mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tak ada nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah. Allah bagi pada manusia, Allah bagi pada binatang, Allah bagi pada pokok, Allah bagi pada jin, Allah bagi pada malaikat, Allah bagi pada ikan, Allah bagi pada burung. Semua tu yang nyawa-nyawa tu. Allah dia tak perlu pun nyawa. Sebab tu dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Dia bukan hidup dengan nyawa ya. Yang lain semua mati belaka. Alright tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang nak mati ni, dia akan menghadapi 3 masalah. 4 masalah, bukan 3 ya. Ada 4 masalah. Orang yang nak mati ni, dia ada 4 masalahnya. Dia akan hadapi semua sekali. Saya tuan-tuan puan-puan, siapa-siapa ya, akan menghadapi 4 masalah. Yang pertama, masalah pertama ialah sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakit nak mati. Sakit daripada segala kesakitan. Nombor 1 sakit matilah. Tak ada sakit yang lebih dahsyat daripada sakit mati lagi ya. COVID-19 tak ada. Boleh menyebabkan kematian. Bila nak mati tu baru sakit ya. Itu namanya sakit mati. Sampai nak menyebut aduh pun tak boleh. Kalau dia ada aduh itu belum nak mati lagi. Mungkin petang garang pun mati. Yang itu belum lagi. Itu ya. Itu sakaratul maut. Sakit yang amat sakit. Nombor 1 sakit matilah. Nombor 2 kata nama sakit beranak. Kata nama lah. Saya tak tahu. Dia kita tak tahu. Nombor 2 sakit beranak. Kerana sakit beranak pun bertaruh nyawa juga ya. Itu sakaratul maut. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kekasih Allah, Habibullah, bila nak wafat, sakit tidak matinya? Sakit, berpeluh-peluh menahan sakit mati. Sampai menangis anaknya Aisyah. Bukan anak Aisyah, apa? Anak Fatimah. Menangis Fatimah tengok ayahnya apa? Berpeluh-peluh tu, menahan sakit. Dalam menahan sakit itu berpeluh-peluh, berdoa juga dia. Apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, kalau macam ini dah dahsyatnya sakit mati, kamu himpunkan semua sakit mati umat aku ni, biar aku seorang nanggungnya. Kenapa? Dia kasih menolongkan kita. Dia tak nak kita menanggung sakit mati. Tapi doa ini tak diterima di Tuhan. Ada juga rupanya doa Nabi Muhammad tak terima di Tuhan. Kalau terima macam? Kalau terima macam? Oh, tengah seronok mati. Tengah nari-nari mati. Tengah makan mati. Mujur lah ya. Tak terima di Tuhan. Itu sakit mati.
Ya, sakit dari segala kesakitan. Mula-mula sakit tu, ya, kaku kakinya. Ya, kaki yang mula-mula kaku, ya. Betul naik ke atas. Daripada ujung kaki tu sampai ke putih. Daripada putih sampai ke lutut. Daripada lutut sampai ke paha. Daripada paha sampai ke pinggang. Dari pinggang sampai ke dada. Daripada dada sampai ke tengkuk. Masa itu nyawa dia sampai ke kerongkongan, ya. Lepas tu tangan pula kaku. Lepas tu orang yang hati tu kalau kita seluk dari bawah tu tak ada ruang kita. Rapat dengan lantai, ya. Ya. Itu sakaratul maut. Sakit dari segala kesakitan. Yang kedua, orang yang nak mati tu dia akan berhadapan dengan malaikat maut. Malaikat maut akan datang kepada dia. Ya. Kalau dia ahli syurga, malaikat maut tu akan datang serupa pemuda yang emas, yang handsome, yang cantik, yang lembut. Lalu minta izin, wahai tuan, izinkan saya mencabut nyawa tuan dia. Lembutnya, dia pun sabut. Sakit tak? Sakit tak? Sakit. Tapi dia cuba selembut-lembut mungkin. Tapi kalau ahli neraka, orang asli, orang fajir, orang kafir, orang munafik, orang zalim, macam mana tahu macam mana? Dia akan datang rupa dengan serupa dengan rupa asalnya. Mana rupa asalnya? Nabi Ibrahim nengok dia pensat. Itu rupa asalnya, tahu? Nabi Ibrahim tu Nabi Rasulullah, bukan Habibullah, Khalilullah. Nengok malaikat maut tu pensat dia. Pada satu malam dia balik dari dakwah. Balik buka bilik. Kunci keluar tu bilik tu. Dia seorang je boleh masuk dalam bilik tu. Masuk dalam bilik tu tengok dah ada seorang pemuda nunggu. Ya. Dia bertanya, siapa benarkan kamu masuk dalam bilik aku ni? Kata dia pemuda tu, yang benarkan aku ialah tuan bagi bilik inilah. Kata Nabi Ibrahim, aku lah tuannya, aku tak pernah bagi kamu izin. Bukan tuan ini, tuan kepada tuan bilik ini. Ini dia cakap Nabi Ibrahim tu Rasul, bijak. Bukan macam kita bingung kepala dulu. Dia pun terus tanya. Dia tahu ini bukan orang ni. Mesti apa? Mesti malaikat. Dia terus tanya, kamu ni malaikat apa? Terus tanya. Jawab dia pemuda tadi, aku ni malaikat maut ni. Aku hari ni tak ada kerja, aku MC hari ni. Tahu MC? Cuti sakit. Jadi sebab itu aku datang hari ni. Kamu datang nak jemput nyawa aku ke atau nak ziarah aja? Tak ada, aku datang ziarah aja, ya. Aku datang nak ziarah kamu. Maka sembang nama agak-agak apa sembang nama tu? Apa sembang nama? Ikan talifiah ya. Ikan keli, keruan itu kan? Tak ada, muka sembang tentang kebesaran Allah, ya. Sembang kematian, tentang dahsyatnya neraka dan sebagainya. Udah sedap sembang tu kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, kamu tolong tunjukkan rupa kamu yang sebenar kepada aku. Macam mana rupa kamu? Aku nak tengok benar. Kata malaikat maut, jangan, tak lalu kamu tengok aku. Ayah nak joget, aku nak joget. Kalau nak joget, payah ayah. Ada tak? Ayah nak joget, ada tak? Payah nak melawan. Jadi pujuk-pujuk, tak apalah kata malaikat maut. Kamu paling sana. Bila aku kata pusing-pusing tengok aku kata. Jadi dia paling klinik, ya. Betul. Pusing kata dia pun tengok muka malaikat maut. Tengok kejap itu pengsan. Kenapa pengsan? Berubah wajahnya. Daripada pemuda yang kacak, pemuda yang kemas, pemuda yang cantik menjadi satu lembaga hitam. Hitam legam, rambutnya kusuk masai. Hitam legam lah tu. Keluar asap dan api dari hidung dan mulutnya. Suara macam delintau. Pengsan. Nabi pengsan. Inilah yang dihadapi oleh orang yang nak mati itu. Akan berhadapan dengan malaikat maut. Boleh jadi rupa manusia yang yang cantik atau boleh jadi rupa asal dia. Tengok kedudukan kita lah. Itu masalah yang kedua. Kita ikut SOP dah 8.5 ni. Kita belum lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga masalah. Yang ketiga dia akan nampak tempatnya di akhirat. Dia nampak tempatnya akhirat. Kalau dia ahli neraka, dia nampak neraka, api yang menggunung-gunung, ular yang mematuk-matuk, kala yang menyengat-nyengat, anjing yang menggigit-gigit, nampak semua tu. Ya, malaikat yang garang-garang, yang ganas-ganas. Malaikat di neraka itu garang semua tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah. Surah At-Tahrim, ya. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, yang kasar-kasar.
Ya. Mereka tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah suruh bedai apa banyak? Bedai lah. Allah suruh pelupuh apa banyak? Pelupuh lah. Allah suruh balon apa banyak? Balon lah. Allah suruh cincang? Cincang lah. Itu ya. Itu malaikat. Nampak itu. Sebab itu yang kadang-kadang kita tengok ada orang yang sebelum mati itu dia ngelupuh. Ngelisai aja dia. Untuk mentak kepala ke dinding lah. Kadang nyerap, kadang duduk, kadang baring. Ada tak apa itu? Ya. Berguling-guling dia. Murau-raung lah. Dan sebagainya. Kerana masa itu dia nampak tempatnya di neraka. Tapi kalau dia nampak ahli syurga, kalau dia ahli syurga, dia nampak tempatnya di syurga. Nampak mahligai yang indah-indah, nampak pakaian yang cantik-cantik, nampak makanan yang lazat-lazat, nampak kenderaan yang hebat-hebat ya. Lagipun kalau dia lelaki nampak apa? Kalau dia lelaki nampak apa? Ya Allah. Apa nampak? Bidadari yang cantik-cantik ya. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah ya. Sambungan dia baca di Imam tadi ya, ujung tu. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang suci bersih dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi itu dia nampak tempat di syurga. Jadi orang yang nak mati tu dia boleh nampak sama ada syurga atau neraka. Itu yang tiga ya. Fa kashafna anka ghita'ak fa basuruka yawma hadid, kata Allah Al-Quran ya. Dalam surah Al-Anbiya kata silap saya ya. Itu yang ketiga. Last sekali orang yang nak mati itu akan diuji oleh iblis, oleh syaitan, kerana nak memesongkan akidah kita. Itu ya, sebagai ikhtiar terakhir. Orang udah nak mati itu dia tak ada ngajak nari, tak ada ngajak berzina, udah bangkit tak ada apa zinanya. Tak ada ngajak minum arak, tak ngajak bilah selalu. Tapi dia selewingnya akidah tu. Dia cuba selewingnya. Dia datang kepada orang-orang yang dia muliakan. Apa maknya, apa ayahnya, apa tok gurunya, apa Ustaz Ibrahim dia datang. Kenal Ustaz Ibrahim? Ya. Dia yang tak boleh hanya menyerupai Nabi Muhammad je. Lain semua dia boleh rupa ya. Macam Ustaz Ibrahim datang. Dia ngapa? Ini mak datang ni. Mak tahulah. Mak dah pergi akhirat dulu. Kamu tak tahu ni. Mak ni tahulah. Yang sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam. Agama yang sebenarnya ialah Kristian. Tengok dia minat apa? Kalau minat Hollywood, Kristian katanya. Kalau dia minat Bollywood, agama yang sebenarnya ialah Hindu. Ya? Tuhan yang sebenarnya bukan satu. Tuhan yang sebenarnya ada tiga. Katanya. Yang pertama Tuhan benar, Allah. Kemudian bini Tuhan namanya apa? Maryam. Kemudian anak Tuhan namanya Isa. Ya? Kalau dia tak ada didikan agama, iya ke? Kalau tak ada didikan agama, iya ke? Oh, ya Allah, ya. Salah saya selama ini. Ya? Betul. Kalau kamu nak selamat, ikut aku. Kata syaitan dia yang menyerupai mak dia. Dia tak lalu. Tak apa. Kamu kedip mati aja. Kalau kamu nak ikut aku, kedip mati aja. Dia pun kedip mati. Terus cabut nyawa. Ya? Dia cabut oleh mereka mak. Jadi kapi oleh dia jadinya. Ya? Itu masalah yang keempat yang dihadapi oleh orang yang nak mati. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, apabila kita nak mati ni, kita kena bersedia, ya, bersedia untuk menghadapi hidup seluruh masa. Lepas ini kita akan hidup. Lepas mati itu kita akan hidup. Hidup dalam kubur. Jadi cerita dalam kubur itu akan datang kita. Betul ya? Untuk malam ni cukuplah sekadar itu, ya. Mati dulu. Jadi nanti lain kali saya datang cerita pasal alam kubur. Mana kubur? Apa yang berlaku di kubur? Lepas tu, lepas kubur apa berlaku? Kiamat. Lepas alam kubur kiamat. Lepas kiamat padang mahsyar. Banyak siri-siri lagi tau. Padang mahsyar. Lepas padang mahsyar banyak perkara peristiwa berlaku di padang mahsyar tu. Ada hisab. Lagi apa? Ada berjalan dari kubur ke padang mahsyar itu akan datang ketika-ketika insya-Allah ya. Untuk malam ni cukup mati dulu. Mula-mula dengan mati dulu. Banyak cerita mati ni saja saya potong-potong ya. Kerana kita kena lalui ikut SOP. SOP tu apa? Sok apa? Sok kambing. Sok ayam. Apa SOP? Standard Operation Procedure. Kena ikut. Cukup tu kena berhenti dah. Ini dah cukup betul kan? Dah cukup ke belum? Ya. Sudah ya. Jadi cukup dah saya berhenti sini dulu. Ya. Dan
salah silap minta ampun minta maaf. Tengoklah siapa yang dulu mati. Orang cakap ni kan, yang dengar ni. Tapi tetap akan mati juga ya. Minta maaf lah kalau dah saya tak tahu sama ada saya dah cerita bab mati ni belum dah. Kalau dah cerita tak apa dah. Ulangan boleh ulang? Boleh tak? Yang akan datang kita cerita bab kubur ya. Kubur dah? Belum. Kubur insya-Allah. Jadi dia ada siri-siri ya. Okey. Sekian. Salah silap minta ampun minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.